Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Selepas saya rasa 1 minggu lebih saya tak buat video, hari ni saya nak buat video yang terbaru. Tak adalah baru sangat. Okay, by the way, hari ni saya nak buat telur dadah gulung. Okay, apa bahan yang kita perlukan? Bahan yang kita perlukan adalah bawang Holland yang telah dicincang, lebih elok dicincang halus sikit. Yang ni kasar ni, cincang halus sikit. Kubis, cili api ataupun cili padi untuk dapatkan rasa yang pedas, garam, mayonis ni saya cuba-cuba ya, sebab seingat saya telur dadah tak salah untuk dicampur dengan mayonis. Jadi saya cuba untuk masukkan. Saya nak tahu rasa macam mana apabila masukkan mayonis. Dan sedikit margarin. Margarin ni kita gantikan minyak. Sebab saya lebih suka guna margarin. Dia ada rasa dia tu. Okey, dan yang terakhir sekali yang penting adalah telur. Saya guna 3 biji telur ayam ya. Okey, yang pertama sekali yang kita perlu buat adalah kita perlu masukkan bawang Holland ke dalam telur kita. Masukkan kubis semua ya. Ni agak banyak ni sebenarnya, tapi sebab saya suka sayur, jadi saya masukkan lebih sedikit. Elok jangan terlampau banyak sayur. Masukkan cili, masukkan mayonis kita, kemudian masukkan sedikit garam. Hati-hati ya, garam jangan terlajak. Okey, kita kacau bagi rata, kita gaulkan bagi rata dan sekata. Ni agak penuh dengan sayur. Kalau nak elok, biar telur tu lebih sedikit daripada sayur kita. Ni ngam-ngam fix. Saya kalau masakan, saya suka sayur. Yang ni pun dah okey. Tapi kalau nak cantik, banyakkan banyakkan telur sikit ataupun kurangkan sayur. Kurangkan sedikit. Nanti tak makan telur dah. Makan sayur je. Saya tak apa, saya minat sayur. Okey. Satu lagi, kenapa kita perlu kurangkan sayur? Sebab nanti susah ketika kita nak gulung. Okey, sebelum kita nak memasak, kita perlu panaskan kuali dahulu. Kita buka api, kita panaskan agak-agak kuali kita panas. Kemudian kita masukkan margarin. Jika guna kuali non-stick, pastikan penggunaan peralatan kita sudikkah ataupun apa-apa saja. Pastikan ia sama ada kayu ataupun ia apa ni orang panggil, plastik. Bukan plastik, tapi apa yang istilah dia saya tak ingat lah. Tujuan margarin ni kita nak bagi mudah lah, mudah untuk kita balik-balikkan dia, dan kita nak dapatkan aroma margarin tersebut. Okay, setelah margarin kita agak panas, kita boleh masukkan telur kita sedikit. Jangan masukkan semua ya, masukkan sedikit demi sedikit. Kita masukkan sedikit, kita ratakan ke tepi. Kita ratakan ke tepi, kita buka dia. Perlahankan api, tak boleh guna api yang besar. Nanti telur kita cepat untuk masak. See, dia dah nak masak. Api memainkan peranan yang sangat penting. Okey. Cara nak menggulung dia pula, saya ni amatur ya. Saya ni jarang sangat memasak. So perlu teliti sikit lah. Sebab agak susah sedikit untuk menggulungkan telur ni. Kalau tak biasa, telur tu tergulung tapi tak cantik. So bismillah.
Oh, si susah jugalah. Tak susah, tapi dia agak kata apa ni, agak mencabar sedikit. Sebab kita nak dapatkan bentuk yang cantik. Kita boleh je gulung, tetapi sama ada cantik ataupun tak cantik. Si tak cantik kan? Sebab apa? Sebab saya ini amatur, saya ni tak pandai. Okey, kemudian kita masukkan lagi. Setelah kita gulung, kita letak ke tepi dan kita masukkan lagi telur. Kita tolak ke tepi, kemudian kita masukkan telur dan kita ratakan dia ke tepi, tolak ke tepi, tolak. Make sure nipis ya, jangan tebal, nanti dia susah untuk digulung. Kalau nak dapat telur gulung yang cantik, perlu sentiasa buat dan kena ada latihan selalu. Saya ni memasak jarang-jarang saja. Bismillah. Kalau ada dia dah pecah. Okey. Okey, tak cantik sangat tapi tak apalah. Kita buat setakat yang boleh. Yang penting jangan telur tersebut terkopik ataupun terkoyak. Bismillah. Tolak ke tepi sedikit. Okey. Ada ruang, bila kita tolak ke tepi ada ruang, kita boleh tambahkan telur ya. Tambahkan telur. Saya ni sayur terlalu banyak, so agak susah sikit kita nak menggulung. Nanti dia jadi mudah nak pecah. Sebab apa? Sebab sayur. Tapi okey je, tak ada masalah pun sebenarnya. Bukan alasan lah. Setelah kita rasa telur kita sudah masak, sudah okey, kita boleh gulungkan perlahan-lahan ya. Biar perlahan, asalkan cantik. Kalau memandu, biar perlahan, asalkan selamat. Kita tak perlu gaduh ya. Orang Kelantan kata kita tak perlu nak lorak. Kita tak payah nak berlorak. Setelah habis kita gulung, kita tolak ke tepi balik. Hati-hati kita tak nak telur kita terkoyak ataupun pecah. Dan kita ulangkan proses yang sama sehingga telur kita habis. Oops, agak banyak. Okay, kita tolak bagi sama. Kita nak cantik ya. Kita tak nak nanti nampak tak sekata ataupun sebagainya. Licin sedikit mungkin. Sebab tolak bagi ia bersambung. Biarkan ia sekejap. Terasa agak-agak patut, kita boleh balik pusing sekali lagi. Okey, cantik. Kita tunggu seketika, biarkan telur kita garing sedikit bahagian luar dan kita boleh angkat. Kita biarkan seketika. Kenapa rakyat Malaysia dia lebih suka telur dadah yang biasa? Sebabnya telur dadah yang biasa ni lebih mudah untuk dibuat berbanding telur gulung. Telur dadah yang gulung, telur dadah gulung ni yang pertamanya leceh sedikit kerana yalah, nak buat kena gulung lah, kena apalah. Yang kedua mungkin kurang kemahiran untuk memasak. Saya nak buat ia berbentuk segi empat ya. Dapat tak? Agak-agak menjadi ke tidak? Kalau macam ni cantik. Dia tak garing sangat, dia tak terlalu masak sangat. So saya suka yang macam ni. Kalau macam sebelah ni, kalau seperti sebelah ni,
okey, tapi rasa dia okey. Cuma tak cantik dilihat lah, sebab mungkin orang anggap dia belum masak lagi ke. Kita nak ada dia punya colour, kata bukan hangit tapi colour yang merah-merah sikit, tanda telur dah masak. Okey, kita boleh padamkan api dan kita boleh potong dan hidangkan. Okey, selesai sudah resipi saya pada hari ini, iaitu telur dadah gulung. Okey, sesiapa yang rasa video kali ini bermanfaat boleh like, share, komen dan subscribe. Okey, sekiranya anda ada resipi yang yang nak saya memasak, boleh tinggalkan komen pada komen di bawah, di ruangan komen bawah. Dan kepada yang dah request, saya telah terima request 2 resipi. Saya akan buat dalam masa terdekat ni. Buat sehari 2 ni saya tak dapat untuk buat lagi masakan tersebut kerana ada beberapa faktor. Antaranya saya sibuk sikit, saya nak uruskan keperluan-keperluan untuk saya pergi praktikal dan sebagainya. Dan insyaAllah saya akan buat dalam masa terdekat nanti. Sekiranya bermanfaat, like, share dan komen. Jangan lupa juga subscribe serta tekan loceng. Assalamualaikum.